Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi yang seterusnya ya. Dan topik pada minggu ini kita akan membincangkan apa yang dipanggil sebagai basement. Okey, ataupun ruang bawah tanah. Baik, jadi basement ni untuk pada minggu ini kita akan fokus ke di sini saya bahagikanlah saya bahagikan basement ni kepada dua bahagian yang utama, okey. Satu dan juga dua okey. Dua. Yang mana jadi kat sini kita boleh nampak yang bahagian yang kedua ni, okey, yang bahagian kedua ni dia lebih kepada methods. Okey, methods dan kita ada tiga methods. Okey, kita ada A, B dan juga C. Okey, ada tiga methods yang kaedah bagaimana kita boleh buat untuk dalam peminat basement ni. Okey. Jadi yang bahagian satu ni tadi, dia apa? Consideration ni maksudnya pertimbangan ataupun panggil kerja-kerja yang berlaku serentak. Okey, dengan basement. Contoh kata, okey, macam tadi uh, kita ada tiga kaedah. Contoh kita ambil kaedah A. Okay, untuk kaedah A. Jadi sebenarnya bila kita start saja untuk bina basement menggunakan pakai kaedah A ni, okey, makna kata the whole thing ni, okey, keseluruhan benda ni akan jalan serentak bersama-sama dengan peminat basement tu sendiri. Okey, ataupun saya ambil kaedah B, saya ambil guna pakai kaedah B, benda pun akan berjalan serentak bersama-sama dengan kaedah B. Okey, atau begitulah juga dengan kaedah C ni. Tadi so benda ni juga akan berlaku akan berjalan serentak dengan kaedah C. Maksudnya benda tu berjalan serentak. Okey, dalam arti kata lain, dalam peminat investment ni, namun dia peminat investment, tetapi dia akan ada banyak kerja-kerja serentak yang berlaku, okey, dalam satu-satu masa. Dan dalam arti kata lain, akan ada banyak pihak yang terlibat. Okey, akan ada banyak pihak yang terlibat dalam satu-satu masa dalam pembinaan satu-satu basement. Okey, begitu ya. Jadi sebenarnya untuk minggu ini kita akan fokus dulu kepada semua yang berkaitan dengan teknik-teknik pembinaan basement. Okey, tiga teknik. Okey. Jadi mungkin dalam minggu-minggu yang seterusnya, okey, dalam sesi pertemuan yang lain kita akan fokus kepada inilah consideration ataupun bahagian kedua inilah. Okey. Yang mana kita banyak fokus kepada nanti dewatering. Okay, dalam banyak-banyak semua, dia ada macam ada 6 item kat sini. So kita akan banyak fokus kepada dewatering dan juga waterproofing. Okey, tidak bermakna yang lain-lain itu tidak penting. Okey, tapi kita memberi keutamaan kepada dewatering dan juga waterproofing. Okey. Baik, jadi kita terus kepada bahagian pertama dulu ya, iaitu methods kita ni. Okey, fokus kita pada kali ini itu nak melihat apa kaedah yang kena pakai dalam pembinaan basement ataupun ruang bawah tanah. Okey. Baik, jadi sebelum tu kita kenal dulu apa yang dipanggil dengan basement. Apa yang dipanggil dengan basement? Basement kat sini, a basement is a story of building that are either completely or partially below the ground floor. Ini dia punya keyword dia dah bagi kat sini. Di mana completely or partially below the ground floor. Maknanya bahagian bangunan bahagian bangunan yang sebahagiannya ataupun keseluruhan bahagian tersebut berada di bawah tanah. Jadi maksudnya dalam arti kata lain, apa-apa structure yang dibina di bawah permukaan tanah, kita panggil sebagai basement ataupun ruang. Dan bukan ke bawah tanah ni kita panggil substructure ni, cik. Itu ia juga. Ya, dan secara tak langsung, basement juga tergolong dalam kategori substructure. Cuma substructure ni banyaklah. Dia boleh jadi tiang yang dalam tanah, dia boleh jadi ground beam, dia boleh jadi foundation tu sendiri. Dan dia juga boleh jadi ruang lah, bilik bawah tanah ataupun ruang bawah tanah. Yang iaitu basement. Semuanya di kategori substructure. Tapi mana-mana ruang yang berada di bawah tanah, itu kita panggil basement. Kalau ruang tersebut di atas permukaan tanah, kita panggil superstructure lah. Dia boleh jadi macam bilik, dia boleh jadi macam dewan, dia boleh jadi macam ruang-ruang tertentu lah. Sebagai superstructure. Yang ni substructure. Bawah tanah ya.
For buildings with basement, the furnace, water heater, car park, and conditioning system of a house or building are typically located in the basement. So all the amenities such as the electrical distribution system and cable television distribution point. Jadi kebiasaannya basement ni di tempat kita lah, di tempat kita biasanya basement ni dijadikan sebagai apa ni kita panggil sebagai apa apa car park, okay, tempat letak kereta. Dan juga ada basement juga selain daripada car park juga diletakkan basement juga berfungsi sebagai untuk peletakan sistem-sistem perkhidmatan bangunan, building services lah maksud saya. Okey, kat sini dia kata apa? Furnace ni macam water heater lah. Okey, sistem pemanasan. Okey, water heater. Pemanasan tu, car park air conditioning system, maksudnya bahagian-bahagian ataupun sistem-sistem yang besar-besar ni diletakkan di bawah basement. Okey. And then apa-apa sajalah yang boleh yang boleh kita buat pada basement, ruang basement berkenaan. Okey, tapi untuk makluman di negara kita lah, saya suka bagi contoh di negara kita ni, biasanya basement ni tak lain tak bukanlah untuk buat parking lah, dan sebab itu tak semua bangunan ada basement. Biasanya bangunan yang ada basement ni lah macam contohnya bangunan-bangunan komersial seperti bangunan pejabat di tengah-tengah bandar besar, di mana tanah dia terhad sangat-sangat. Okey, parking pun menjadi masalah. So dia punya alternatif ialah dia hasilkan dia bina basement khusus untuk car park. Okey, dan juga mungkin untuk pasaraya mall-mall tertentu, mall-mall ya. Okey. Terutamanya mall di tengah-tengah bandar ni pun sama juga. Dia punya isu dia sama je. Dia punya keluasan tapak dia ataupun dia punya tanah dia terhad. So dia nak orang datang ke tempat dia, baru boleh belah ke tempat dia. Tetapi dalam masa sama dia ada masalah di mana ruang tanah dia terhad untuk parking. Okey, so nak dia buat alternatif di mana peminat basement jadi salah satu kaedah yang terbaiklah. Okey. Baik, tapi berbeza macam di negara barat okey, di mana boleh dikatakan hampir setiap rumah lah setiap rumah dia ada basement dia sendiri. Rumah tu ada basement. Okey, macam kita jugalah ada rumah teres, ada rumah rumah sesebuah. Okey. Tapi setiap rumah tersebut dia biasanya kalau kat sana tu dia macam ada dua benda yang mesti ada kat rumah. Rumah tu sendiri, and then dia ada garage, okey, dan dia ada basement. Okey, tapi basement ni tak besar lah basement dia. Macam mungkin untuk keluasan dia untuk macam satu bilik saja ke ataupun just dua bilik saja ke. Dan basement tu macam dijadikan macam paling kurang pun bilik store, okey, ataupun boleh jadikan sebagai laundry area, tempat basuh kain contohnya, jemur kain of course lah kat tempat lain kan. Okey. And then mungkin jadikan sebagai bilik study, okey, ataupun bilik bertukang, okey, untuk bagi orang di sana lah. Okey. Berbeza dengan tempat kita lah. Kalau rumah tu rumah sajalah. Okey, paling kurang garaj tu ke parking lah. Parking tu ke garaj lah. Okey. So jadi basement yang kita nak tengok sekarang ni, okey, basement dalam saiz yang besar lah. Okey, yang dipakai untuk bangunan-bangunan besar. Okey. Untuk bangunan-bangunan komersial lah. Okey. Baik. Namun begitu, okey, walaupun kita fokus banyak bangunan besar, tapi kaedah pembinaan dia, okey, boleh dikatakan hampir samalah, konsep pembinaan dia sama je. Okay, asal basement je, konsep binaan dia sama je untuk nak buat nak buat kapak untuk pasaraya, nak buat basement untuk rumah kediaman. Dia konsep dia sama sahaja. Okey, cuma bila kita melibatkan bangunan yang besar ni, of course lah saiz dia lebih besar, risiko dia lebih besar, and then dia punya kos dia pun lebih tinggi lah, lebih besar jugalah. Okey. Baik. Jadi kita teruskan. Saya cuba pergi dengan cepat ini. Dan sebelum itu consideration, okey, bahagian yang pertama tadi tu, okey, kita masuk sedikit. Inilah yang saya katakan tadi, di mana item-item ini akan bergerak serentak ataupun berjalan serentak lah. Okey, semasa kerja-kerja pembinaan basement tu berlaku. Okey, kita ada kat sini kita nampak retaining wall, deep excavation, dewatering, ground floor slab, ground wall, and juga waterproofing. Okey, jadi semua keenam benda ni akan jalan serentak. Okey, akan berjalan serentak. Okey, sama ada tak kisahlah yang kaedah yang pertama, kaedah A tadi ke, kaedah B tadi ke, ataupun kaedah C. Okey, cuma untuk kita ni kita akan fokus banyak kepada dewatering dan juga waterproofing lah. Okey. Yang mana kita akan tengok pada minggu-minggu yang seterusnya.
Okey. Jadi dalam sesi kuliah ni saya terpaksa pecahkanlah asing-asinglah minggu ni untuk video kali ni untuk method, video satu lagi untuk dewatering, okey, mungkin satu lagi video untuk waterproofing. Okey. Tapi keep in mind lah, okey, keep in mind that dalam situasi sebenar dalam pembinaan basement dia bukan macam tu. Mula-mula buat basement, lepas tu buat dewatering, lepas tu buat waterproofing. Tidak. Okey, dia bukan asing-asing macam tu. Dia akan jalan serentak. Okey. Cuma dalam konteks kuliah kita ni, saya kena explain satu-satu lah. Mana mungkin kita nak explain semua sekali, kita nak sarung semua sekali kan. Jadi pakat semua pening kepala. So kita kena buat step by step. Okay, even though kita tahu benda tu akan berlaku serentak. Alright. Jadi retaining wall ni tak apa, ni you baca sendirilah ya. Okay, the watering methods, okay, benda-benda ni kita akan go through in detail untuk sesi video yang seterusnya lah. Okay, cuma pada minggu ini, okay, pada video kali ini kita akan tengok 3 kaedah yang utama lah yang guna pakai ataupun yang diaplikasi dalam pembinaan basement. Okay, kita ada open cut kat sini, kita boleh nampak open cut construction. Kita ada cut and cover construction, and kita ada top down construction. Okay, dalam ketiga-tiga kaedah ini, sekejap ya. Okay. Dan dalam ketiga-tiga kaedah ini, top down, okay, merupakan kaedah yang paling sukar, paling berisiko, paling paling berbahaya lah. Okay, top down construction ni. Okay. Namun begitu, dia punya disadvantages lah. Okay, ataupun dia punya risiko lah. Tapi dia punya advantages dia sangat besar. Okay, di mana kaedah top down ni juga dia merupakan satu kaedah yang paling cepat. Fastest lah. Okay, fastest. Macam mana, kenapa saya cakap dia fastest? Itu kita akan tengok nanti. Okay, so kita akan start dengan kaedah pertama dulu, open cut construction ya. Okay, open cut construction sebagai kaedah yang pertama. Jadi apa item-item yang kita nak tengok ya. Okay, saya scroll ke bawah. Yang ni kamu bacalah sendiri, kita terus saya explain through gambar rajah lah ataupun through foto Baik, so ini gambaran kita punya kaedah yang pertama ialah open cut construction. Okay. Oh sebelum tu lupa saya nak explain. Kita ada 3 kaedah dalam pembinaan basement, tapi kita harus diingatlah harus diingat bahawasanya kita bukannya ambil semenang-menangnya lah. Okey, rasa-rasanya nak pakai kaedah yang ketiga dah. Okey, ataupun bosan dah nak pakai kaedah pertama, cuba pakai kaedah kedua. Dia tak boleh macam tu Dia bukan ikut suka hati. Tak, dia mesti ada apa panggil sebagai consideration ataupun pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan sebelum kita decide nak pilih kaedah yang mana satu. Jadi ketiga-tiga kaedah ini bukannya ikut selera, bukan. Kita akan decide dia selepas kita buat pertimbangan-pertimbangan, kita consider all factor lah. Apa faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dan apakah benda-benda yang perlu kita lihat pada side kita tu. Jadi selepas kita buat pertimbangan seperti ini, barulah kita dapat conclusion, kaedah yang pertama yang terbaik. Kaedah yang ketiga yang terbaik. Ataupun terpaksa kita buat kaedah yang kedua. Atas pertimbangan-pertimbangan yang kita buat. Baik. So kat sini kita naik sekejap apa dia cerita kat sini? For all excavation operators must know the final depth. Yang ni saya rasa benda ni saya akan explain ni sekali arung nanti. Baik. If the sufficient over the trenches if there is sufficient right of way, open cut trenches can be used in almost any soil condition. Ni keyword dia. Almost any soil condition. Boleh, maksudnya kaedah open cut ni, boleh kita apply, boleh kita guna pakailah. Hampir untuk keseluruhan jenis tanah. Kat sini keyword dia, jenis tanah juga memainkan peranan dalam menentukan sama ada apa kaedah yang sesuai untuk kita guna pakai dalam basement berkenaan. Untuk tujuan pembinaan basement berkenaan. Tapi dia kata dengan syarat dia kata kat sini, if there is sufficient right of way.
sufficient right of way. Ini maksud kata sekiranya kita mempunyai keluasan tanah yang tertentu, yang keluasan tanah yang bersesuaian. Okey. Makanya kita boleh guna pakai kaedah maksudnya kita ada keluasan yang sesuai, okey. Tanah tak ada masalah, okey. Almost any soil condition, okey. Makanya kita bolehlah guna pakai kaedah yang pertama ini. Okey. Jadi kita dapat item kat sini ataupun kita dapat keyword kat sini. Pertama, kita dapat any soil condition. Okey. Kaedah pertama ni sesuai untuk any soil condition. Kecuali, dia sebenarnya ada kecuali dia. Tak apa, kita tengok dulu. And then, dengan syarat keluasan yang bersesuaian. Kalau tanah kita kecil, okey, ataupun tanah kita sempit, okey, jadi mungkin kita tak boleh pakailah kaedah yang pertama ni, open cut ni. Tak boleh. Okey, sebab tanah kita terlalu kecil. Okey, sebab apa ya? Sebab kerana, sekejap. Okey. Yeah, generally a slope open cut excavation is the most cost and schedule effective method of trenching. Okey. Jadi dalam banyak kaedah yang ketiga kaedah yang saya tunjuk ni tadi, okey. Okey. Yang sebenarnya kaedah open cut ialah yang paling low cost. Yang paling low cost. Okey, dia punya cost yang paling murah lah. Okey. Jadi when the trench is very deep or expensive backfill materials are required, then vertical cut of the toe of the slope supported by shoring may be effective. Okey. Dan kiranya kat sini dia nak cakap apa ya? Nak cakap apa di mana walaupun dikatakan kita punya tanah, contohnya kita ada tanah yang size yang bersesuaian, okey. Namun begitu sekiranya the trench is very deep, maksudnya lubang korekan trench tu lubang korekan, trench kita terlalu dalam, terlalu dalam, dan apa berlaku ialah di mana kemungkinan kaedah ni tak sesuai lagi dah. Dia ada kedalaman yang tertentu. Okey, di mana bila dia terlalu dalam, kita kena pindah ke kaedah yang seterusnya, yang lebih bersesuaian. Walaupun tanah kita luas, okey, tak ada masalah. Tanah kita stabil, kuat dan sebagainya, okey, pun tak ada masalah. Tapi lubang korekan kita tu ataupun kedalaman tu terlalu dalam. So mana kata dia akan mengakibatkan berlakunya risiko lah, risiko bahaya kepada pekerja sekiranya kita teruskan dengan kaedah yang pertama ini. Okey. Baik. And then groundwater and with lower layers may force partial shoring or flattening of the excavation slopes. Okey. Jadi antara masalah yang biasa kita jumpa bila kita buat kerja-kerja basement ni, pengorekan tanah di mana kita akan jumpa dah groundwater, air bawah tanah, ataupun lapisan tanah yang tak stabil. Makin dalam kita korek, makin dalam kita korek, rupanya ada lapisan tanah yang tak stabil kat bawah tu. Ini pun akan mengakibatkan kita terpaksa berpindah kepada kaedah yang seterusnya. Yang mana yang lebih kuat tapi mungkin lebih mahal sedikit. Okey. Baik, senang cerita macam inilah. Okey, patah balik ke sini. Di mana open cut construction ni, inilah rupa dia. Nama pun open cut. Kenapa nama dia open cut? Di mana trench tu, ni trench ni. Ini semua trench ni, lubang korekan kita ni. Okey. Jadi trench tersebut terdedah sepenuhnya. Itu maksudnya open cut. Dia korek, dia biar je. Ataupun dia dedahkan trench tersebut. Dia tak ada tutup, dia tak ada apa. Itu maksudnya open cut. Okay. Jadi tu kata tadi, walaupun open cut ni dikatakan dia sesuai untuk almost, dia kata tadi almost sesuai ataupun suitable for almost any soil condition. Tetapi kaedah ini sangat tidak sesuai untuk tanah yang pasir, sandy. Sandy, tanah yang berpasir ataupun berlumpur. Lumpur apa ni panggil apa saya campur-campur lah ya. Serupa perkataan tu, tanah yang berlumpur. Kedua-dua jenis tanah ini kalau boleh dielakkanlah daripada kita menggunakan kaedah open cut untuk tanah sandy ataupun tanah berlumpur. Pertama, tanah sandy kerana dia tanah yang tak kuat, dia sangat-sangat tak stabil. Jadi kalau nak pakai juga, dia ada option dia. Kalau kita nak pakai juga boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena bina dinding penahan dulu. Jadi
sambil-sambil korek lubang, sambil-sambil kena buat dinding tu dulu. Sebab kita nak elakkan daripada pasir tu akan menenggelamkan ataupun terkambus semula kita punya kita punya lubang korekan tersebut. Dan dinding yang kita bina tersebut bukannya dinding panggil apa? Dinding yang macam sementara, dia akan jadi dinding yang kekal. Okey, yang mana dinding tersebut adalah dibina daripada bahan yang lebih kuat lah. Contohnya bahan konkrit, okey, ataupun bahan RC lah, okay, sebagai dinding untuk kita punya trench tu tadi. Dan at the end of the story, dinding itulah akan jadi dinding basement kita. Okey, jadi tu saya kata tadi, nak buat basement tapi kena buat kerja-kerja dinding kan. Okey, kat sini kita nampak kat sini. Okey, kita naik atas balik sekejap. Kan ni. Itulah bagi dinding, retaining wall. Okey, dan retaining wall pula kita kena buat, kita ada macam-macam jenis, ada diaphragma wall, okey, shoring, excavation, sheet pile, contiguous bore pile. Okey, kita ada beberapa jenis kategori wall kat situ. So nak pilih wall mana pula. Jadi semua itu bergantung kepada size, bergantung pada jenis tanah yang kita nak, yang kita berhadapan kat site. So basically macam itulah dia punya situasi. Dan kita boleh nampak kat sini di mana, okey, kita nampak kat sini di mana, ya, ini pun dia buat dinding ni. Okey, ini pun dinding, kita nampak dinding, ini pun kita nampak dinding. Okey, tapi kalau kita nampak, kita perasan betul-betul, dinding ni cuma just macam dinding kayu je. Jadi ada dinding tapi dinding kayu. Okey, dan dia bersifat sementara saja. Okey, kenapa? Kerana okey, tanah ini tanah yang stabil. Okey, dia bukan tanah yang berpasir ataupun tanah yang berselut, berkelodak, tidak. Okey, dia tanah yang stabil lah. Okey, di mana dinding ni hanya cuma macam struktur struktur tambahan je. Okey, in case kalau katalah hujan lebat, kalau hujan lebat, saya ingat mana-mana tanah pun dia akan jadi kurang stabil lah. Okey, so dengan adanya pembinaan struktur dinding daripada kayu seperti ini, dah cukup memadai sebagai struktur tambahan lah, ataupun penahan tambahan. Okey, untuk mengelakkan daripada tanah tersebut mungkinlah dia sebab hujan tu terlalu lebat, mungkin tanah tu menjadi terlalu lembik dan sebagainya. Okey, dia akan runtuh. So bila ada dinding macam ni, okey, dia seolah-olah dia sekurang-kurangnya menahan daripada tanah tersebut daripada masuk ke dalam kita punya korekan. Okey. Baik. Jadi kalau kata dahlah macam tanah, contoh ni dahlah ni tanah berpasir. Kena pula kena pula hujan lebat. Okey, lagilah risiko tinggi, sangat-sangat tinggi untuk pasir-pasir tadi akan terkambus, akan runtuh dan kambus balik kita punya trenches tu tadi. Dahlah tanah tu lemah, tambah pula air pula banyak. Okay, so lagilah tak stabil tebing tanah ataupun tebing pasir yang kita buat, tebing pasir yang terhasil semasa ketika pengorekan ni. Okay, berbeza dengan tanah yang sedia kuat, memanglah hujan dan juga air yang banyak akan mengakibatkan sedikit kehilangan kekuatan pada tebing tersebut. Tapi sifat tanah tersebut asalnya memang ada sifat yang tanah yang kuat, so dia risiko untuk tebing tu runtuh adalah kurang. Okey, jadi kita buat struktur penambahan ataupun dinding sementara ni, just macam sokongan lah, sistem sokongan, untuk mengekalkan kita punya tebing tersebut berada pada kedudukan yang baik. Baik. Seterusnya, jadi open cut arrangement of, ini contoh, suitable for site abandoned of unassaulted working space. Jadi yang ni saya akan explain dalam bahagian advantages. Apa advantage dia? Advantages dia allow continuous excavation, laying and backfilling operation. Minor breakdown usually does not cause delay of activities. The open trenches need to only the design of the bank slope or shear sebagainya. Baik. Saya nak simpulkan semua sekali lah. Patah balik pada gambar ini. Jadi antara kebaikan ataupun dia punya advantage kat dah ini ialah pertama, sebab dia open cut, dia tidak ada apa-apa halangan. So pekerja, jentera-jentera, boleh keluar masuk dengan tanpa sebarang halangan lah. Dan boleh melakukan kerja kat bawah ni dengan tanpa sebarang gangguan. Sebab kadang-kadang ada macam
bila ada macam struktur-struktur tertentu, okey, yang dalam ni mungkin dia akan menghalang pergerakan dan seterusnya akan mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran projek pembinaan basement berkenaan. Okey, contoh macam ni excavator. Okey, contoh ni kita nampak ini excavator sekarang ni. Okey, dia bergerak dengan bebaslah. Okey, tanpa sebarang gangguan lah daripada benda lain. Cuma kerja dia nak mengorek dan juga nak buanglah segala batu-batuan, pasir, tanah-tanah yang ada dalam trench tersebut. Okey, tanpa gangguan. Dan bila dah hampir clear kat sini, kini contoh dia dah hampir clear lah. Okey, so pembinaan struktur, tiang ke beam ke, kita dah boleh mula bina. Okey, satu. And then seterusnya lagi ialah tanpa gangguan dan bila kerja-kerja ni tanpa gangguan, suruh kuranglah berlaku masalah. Kuranglah berlaku masalah. Jadi kita dapat projek tersebut akan dapat disiapkan mengikut jadual. So keyword dia bekerja tanpa sebarang masalah, sama jentera ataupun pekerja. Kat sini pun kat sini dia dah bagi tahu dah. The open cut method is suitable for most ground condition. Kan macam tadi except oozing mud and running sands. Inilah perkataan dia, saya lupa tadi tu. Maksudnya tanah yang berkelodak, tanah yang berselut, ada pun bersifat tanah liat. Pun kurang sesuai untuk jenis kaedah pertama ni dan juga sands. Running sand maksudnya tanah yang sangat-sangat poros lah ataupun sangat-sangat tak stabil kedudukan dia. Dia punya sifat dia. Jadi selain itu juga kenapa kita nak satu ruang kerja yang bebas, maksudnya bila kita dah ada ruang yang macam ni, so mudahlah juga untuk kita letakkan barang-barang kita, barang-barang binaan kita ni, pada tempat-tempat tertentu untuk kita melakukan kerja-kerja pembinaan bawah ni. Maksud kita ada very ample space tanpa sebarang gangguan, so kita boleh pertamanya dia punya pergerakan keluar masuk jentera dan juga pekerja-pekerja tanpa gangguan, and then kita ada space yang besar untuk kita letakkan barang-barang binaan kita untuk tujuan kerja pembinaan basement ni. Dan sebab tu kalau kamu ingat saya kata tadi, antara dia punya syarat utama, syarat utama bagi kaedah ini ialah di mana kita memerlukan space yang besar. Sebab apa? Sebab space yang besar sebut diperlukan kerana pertama, space untuk kita buat korekan tu sendiri. Untuk kita buat trench kita sendiri, dan juga kita juga kena sediakan kena spare sedikit space untuk ini pergerakan keluar masuk jentera-jentera ni. So contoh ini pandangan atas. Ini pandangan atas. Ini kita punya tapak bina, ini pandangan atas lah. So ini kita punya basement. Basement kita kat sini. Inilah kita punya basement ataupun tapak basement kita. So dia korek lubang kat sini, jadi kita juga kena spare sedikit space untuk keluar untuk jentera keluar masuk, lori ke apa dan sebagainya untuk keluar masuk ni. Dia memerlukan space juga. Kalau kata kita punya tapak kita besar ini, and then kita punya basement ni ngam-ngam je hujung-hujung ni. So kamu fikirlah macam mana lori tu nak keluar masuk. Walaupun tanah kita tanah yang stabil, tanah yang kuat, tapi space kita kecil saja. Mana kata kita tetap tak boleh guna pakai kaedah yang pertama ini. So guna pakai kaedah yang seterusnya lah. Jadi apa dia punya bila ada advantage mesti dia ada punya disadvantage lah. So antara dia punya disadvantage-nya ialah ke tahap kedalaman dia. Jadi kedalaman kita punya basement ni, jadi biasanya kita will go less than 20 meters lah. Kiranya depth. Kurang 20 meter. Jadi kalau kita punya trench tu tadi, kedalaman dia lebih 20 meter ni, so kita tak boleh pakai lagi dah. Kita punya kaedah yang pertama ni. Kena pergi kepada kaedah yang seterusnya. Yang lebih stabil, yang lebih kuat, tapi of course lah akan mengakibatkan kos tambahan pada pembinaan itu sendiri. Sebab apa? Sebab apabila kita korek lebih dalam, yang pertama
Okey, walaupun asalnya tanah tersebut tanah yang stabil, tapi bila kita korek dengan kedalaman yang kita korek lebih dalam, okey, dia akan mengganggu kestabilan tebing tu sendiri. Walaupun asal tanah tersebut tanah yang kuat ataupun tanah yang stabil. Tapi sebab kita korek terlalu dalam, okey, so dia akan mengganggu kestabilan tebing trench kita tu tadi. Itu yang pertama. Okey, and then yang kedua, okey, kenapa saya kata uh, bila dia lebih dalam, okey, dan untuk menguatkan tebing tu, okey, nak menguatkan tebing tu tadi, okey, nak tak nak kita kena bina struktur dia, struktur dinding lah. Okey, wall. Okey, kita kena bina wall sebagai struktur untuk mengelakkan daripada trench kita tu ataupun tebing trench kita tu runtuh. Sebab itulah saya kata kos yang teknik yang seterusnya yang mana kos dia lebih mahal. Antara faktor kenapa kos tersebut lebih mahal ialah kerana kita kena bina dinding. Okey, pada tebing kita punya trench tadi. Okey. So itulah dia punya disadvantage lah. Okey, depth dia. Okey, kurang daripada 20 meter. Sebab lebih daripada 20 meter, tebing tanah tersebut akan hilang kestabilan dia. Dan bila hilang kestabilan, so dia akan macam saya cakap sebelum ni lah, dia akan efek berantai lah. Okey, dia akan efek kepada risiko pula. Risiko kepada pekerja, risiko kepada jentera-jentera yang guna pakai, okey, and then dan bermacam-macam masalah yang lain lah, yang berantai lah. Okey, baik. Jadi selesai yang pertama, okey, itu very basic lah yang pertama tu ya, open cut. Jadi kita terus kepada kaedah yang kedua. Okey, kaedah kedua apa yang kita panggil sebagai cut and cover construction. Dia sebenarnya cut and cover ni dia adik-beradik je dengan open cut tadi. Cuma okey, nama ada dia cover. Okay, kalau awal tadi open kan. Ni cover maksudnya dia ada tutup. Okay, ataupun dia ada support trench tersebut dengan sesuatu. Jadi saya terus kepada gambar rajah lah. Jadi ini contoh cut and cover kaedah kedua di mana asal ni trench kita. Tapi trench kita tengok perasan tak kiri dan kanan. Kiri kanan. Okay. Dan hujung depan ni pun sama juga ni sebenarnya ke depan ni. Dia dah buat dinding dah. Dia buat dinding penahan. Dan dinding ni sebenarnya, wall sebenarnya ada dua jenis macam saya cakap tadi, wall ni ada dua jenis. Pertama dipanggil sebagai permanent. Okey, dan dia ada temporary. Jadi, biasanya untuk temporary ni dipakai light material sajalah. Okey. Light material, bahan-bahan binaan ringan. Light material. Okey, contoh kata tadi dinding kayu kan. Kita pakai kayu je. Sebab asalnya kedalaman dia kurang 20 meter. Dan tanah tersebut memang dah tanah yang stabil, tanah yang kuat. Tapi untuk permanent ni, untuk permanent ni dia akan pakai heavy material. Okey, dan biasanya dia akan pergi kepada sama ada dinding tu daripada steel ataupun dinding tersebut daripada RC. Dan kebiasaannya pakai RC lah. Okey, seperti mana yang kita nampak sekarang ni. Okey, wall ni ini kategori wall yang permanent. Okey, dan dia dan biasanya dan dilihat daripada fizikalnya dia bahan material yang digunakan pakai adalah material RC lah. Okey, pertama. Okey, itu wall. Apa yang covernya? Nampak tak macam besi-besi ni yang bersilang ni? Ini bukan paip Bukan, ini bukan paip ni. Ini maksudnya ini kita panggil sebagai panggil apa ya? Sistem sokongan lah, besi sokongan di mana dia menyokong, dia support dinding A dan juga dinding B ni daripada runtuh. Sebab apa? Sebab dia punya kedalaman dia ni tinggi. Maksudnya ni lebih daripada 20 meter lah ni kedalaman dia ni. Okey, lebih daripada 20 meter. So, tu kata dinding ni walaupun dia dah daripada binaan yang kuat, tapi disebabkan sebab dia terlalu dalam. Okey, bila terlalu dalam, okey, tanah-tanah, okey, di bahagian belakang ni, okey, dia akan masukkan satu tekanan, okey, kepada dinding tu sendiri. Okey, dan tekanan ini akan bertambah kuatlah. Okey, bila ada kandungan air dalam tanah. Dia menambahkan lagi tolakan kepada dinding ni. Okey, dinding ni pun sama.
Okey. So dinding ni kalau kita tak support dia, okey, dia mungkin akan tumbang lah dinding ni. Disebabkan oleh tekanan tanah yang kuat. Ingat ya, bila kita korek lubang lebih dalam, okey, pertama risiko tebing tu untuk runtuh tinggi. Okey, dan antara sebab kenapa risiko tebing tu nak runtuh tu tinggi sebab disebabkan oleh tekanan tanah daripada belakang tu. Okey, ditambah lagi dengan faktor-faktor yang lain lah. So, dia punya all this steel ni, okey, fungsi dia untuk support tebing A dan wall A dan juga wall B. Okey, daripada tekanan tanah daripada bahagian belakang ni. Okey. Jadi dia punya advantage dia, yang ni dia punya kedalaman dia lebih 20 meter. Okey, ataupun boleh dikatakan unlimited lah. Okey, nak korek berapa dalam, terpulanglah berapa dalam. Terpulang. Janji, okey, mungkin setiap 20 meter untuk setiap 20 meter kedalaman ataupun untuk setiap 10 meter kedalaman, okey, dia kena ada satu siri besi macam ni yang menyokong antara tebing A dan juga tebing B. Okey, untuk memastikan dinding itu tu, okey, berupaya untuk menahan tekanan daripada belakang disebabkan oleh tekanan daripada tanah tu tadi. Okey. Itu dia punya advantage paling besar lah. Okey, kita boleh buat korekan kita punya korekan tu bila apa ni kedalaman dia unlimited. Satu lagi dia punya advantage keadaan macam ini, apa dia? Tak kisah apa soil pun boleh. Any soil. Ini betul. Okey. Any soil type. Apa-apa saja jenis tanah, berpasir ke, berselut ke, bertanah liat ataupun memang dah sedia tanah yang kuat ke, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk kaedah ini. Okay, so dia ada banyak kelebihan lah. And then satu lagi, namun begitu dia tetap ada syarat dia. Syarat dia lah kena ada space sikit untuk laluan jentera tu keluar masuk. Dia masih sama sebab tu dia kata dia adik-beradik dengan open cut tu tadi. Okay, kita masih lagi memerlukan space yang besar lah. Okay, untuk tujuan pembinaan basement seperti ini. Satu untuk basement tu sendiri, satu lagi untuk space untuk jentera keluar masuk. Okay, kita punya side, kita punya trenches. Okay, itu dia punya advantage. And then, namun begitu, okay, ada satu lagi dia punya disadvantage lah. Okay, apa dia bagi sebagai disadvantage? Di mana bila kita pakai kaedah seperti ini, dia secara tak langsung dia akan mengakibatkan gangguan lah terhadap kerja-kerja kita. Contoh kata, bila kita berada di bawah ni, jadi kita kena tahu siap-siap. Kita pula, minta maaf Contoh ada jentera nak masuk bawah ni. Allah susahnya. Okey, ada jentera macam lori ke ataupun excavator ke. Kita kena tahu berapa dia punya tinggi tu. Okey, berapa dia punya ketinggian tu. Kalau tak nanti tersangkut dah nanti. Okey. Jadi benda ni perlu diambil kira lah. Kalau tak nanti dia akan menghalanglah kelancaran ataupun dia akan mengganggu proses kelancaran pembinaan kita punya basement tu sendiri. Okey. Jadi kadang-kadang lori tu lori pernah tengok lori pasir kan, saya nak lukis pun tak reti. Okey, contoh lori pasir macam ni kan, ni contoh lori, ni tayar dia. Wah, cantik saya lukis Okey, dan dia ada macam dia punya tempat letak barang tu kan. Okey, dalam keadaan biasa, okey, contohnya bila dia nak tuang pasir dia tu, dia akan jungkit naik ke atas kan. Kiranya dia punya belakang ni. Okey, saya pun tak tahu nak cakap apalah benda tu. Okey, tapi saya harap dapat gambaran lah. Okey, dia akan jungkitkan dia punya bahagian belakang ni untuk dia tuang segala loading dia lah, pasir ke, tanah ke, batu-batuan dan sebagainya kan. Jadi ketinggian ni pun kita kena fikir lah. Okey, bila masuk okey je, tapi bila dia nak angkat dia punya bahagian belakang tu tersangkut dengan dia punya steel ni, pun terganggu juga kita punya proses. Okey, jadi itu satu lagi, bila kita ada macam obstacle seperti ni ataupun dia punya rintangan seperti ini, contoh kata bila kita berada di bawah ni, ya. Okay, for sure lah kita nak ada bahan-bahan binaan untuk kita buat kerja kan. So satu cara bahan binaan tersebut dihantar ke dalam trench melalui lori-lori dan juga jentera. Satu lagi dia akan hantar melalui crane. So crane akan angkat, letak masuk dalam ni. Kan? Tapi masalah dia ialah di mana operator crane tersebut perlu berhati-hati, okay, supaya barang yang dimasukkan ke dalam ini, okay, tak terlanggar dengan palang-palang besi ni. Okey.
Jadi secara automatiknya dia akan melambatkan proses. Okey. Proses tu akan jadi lambat sikit sebab dia akan jadi perlahan disebabkan oleh halangan-halangan ini. Itu antara dia punya disadvantage lah. Okey. Baik. Jadi itu yang lain-lain tu kamu boleh tengok sendirilah cara bagaimana mereka letakkan dia punya uh, ini nama dia Strut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa. Okey. Besi palang-palang tu, palang-palang besi tu, okey. Kita panggil sebagai Strut. Okay, so kita boleh tengok antara design-design dia lah. Okay, bagaimana cara dia buat pemasangan. Itu kaedah yang kedua. Dan seterusnya kita pergi kepada kaedah yang ketiga. Okey. Ialah top down. Seperti mana yang saya cakap tadi, top down ni merupakan kaedah yang paling mahal. Okey, paling mahal, paling berisiko, paling bahaya. Okey, tapi dia merupakan kaedah yang paling cepat antara kaedah-kaedah yang lain. Okey. Baik. Jadi untuk kaedah ini mungkin ambil masa yang panjang sedikit. Okey. Tapi tak apa, kita cuba teruskan. Jadi apa ya? Okey. Construction. Bagaimana kaedah ini dilakukan? Okey. Yang pertama saya tunjuk kat sinilah. Kaedah ini sesuai, sangat sesuai kita apply dia pada sekiranya kita punya site tu sempit. Okey, site kita terlalu sempit. Sempit tu bahasa Inggeris apa dia? Tak apalah, kamu translate sendirilah ya. Sempit. Contohnya kita berada di tengah-tengah bandar besar, ada tanah sekarkang kera. Nak kita buat binaan di atas tanah tersebut. Dan binaan tersebut memerlukan pembinaan basement bangunan itu. Tapi kita tak boleh nak pakai kaedah pertama. Kaedah kedua pun tak boleh. Open cut tak boleh, cut and cover pun tak boleh sebab antara syarat open cut and cover tu dia mesti ada space yang besar. Tapi tak. Macam contoh tadi ini kita punya saiz tanah kita ataupun site kita, plot tanah kita dan basement dia ngam-ngam je. Terlalu ngam-ngam. Kan macam mana? Even lorry nak keluar masuk pun susah ni. So nak tak nak terpaksa kita pakai kaedah yang ketiga ini. And then yang kedua sempit And then yang kedua ialah di mana dah sempit. Bangunan berhampiran. Bangunan sangat hampir. Bangunan tu sangat hampir dengan kita punya tapak. Contoh kata ni tanah kita tadi. And then sebab kita ni berada di tengah-tengah bandar so di sekeliling ni ada bangunan. Begitu contohnya. Ada bangunan, ada pasar raya, ada rumah orang, ada bangunan pejabat dan sebagainya. So kita macam cramp, very cramp area lah kat situnya. Jadi pun nak tak nak situasi ini akan menyebabkan kita terpaksa memakai kaedah yang ketiga inilah. Baik. Jadi itu cerita dia dan ini dia punya situasi lah di mana kenapa kita kena nak tak nak kena pakai kaedah ini. Baik. Dan tadi kalau kamu ingat saya kata kaedah ini walaupun dia paling mahal, dia paling berisiko, paling risiko dia paling tinggilah. Tapi dia satu advantage dia yang paling besar ialah dia merupakan kaedah yang paling cepat. Fastest. Fastest. Kenapa saya kata dia fastest? Kerana untuk kaedah ini sebenarnya, kan kita faham untuk sebuah bangunan ni, macam saya explain awal-awal tadi, bangunan ni dia ada superstructure. And then dia ada substructure. Dan kenapa saya kata dia fastest? Kerana kaedah ini akan mengakibatkan ataupun kaedah ini akan kaedah ini melibatkan pembinaan superstructure dan substructure serentak. Tak ada nak fikir kan. Biasanya kita buat bangunan ni kita buat bawah dulu, and then kita naik ke atas. And kita settlekan yang bawah dulu, and then baru kita bina structure-structure ke atas. Maksudnya kita bina substructure dulu, and then kemudian baru kita bina superstructure-nya. Tapi
Tak, yang ni substructure dan superstructure berjalan serentak. Okey, macam mana? Okey, tu cerita dia panjang sikit ni. Okey, so saya harap kamu dapat fokus. Okey, kaedah dia ni. Huraian dia. Jadi macam mana? Okey, apa yang kita buat dulu? Saya ingat saya terus kepada penceritaan dia lah. Okey, kita akan bermula kat sini. Okey. Jadi kaedah dia, bukan ini ya. Bukan. Mana gambar rajah yang sesuai? Gambar rajah yang sesuai. Sekejap, saya turun lagi. Okey. Susah Okey, susah sikit. Saya cuba nak hurai dalam bentuk ataupun dalam huraian yang paling mudah lah. Okey. Baik. Saya conteng. Okey, saya buat dengan contengan lah. Let's say ini kita punya tapak. Okey, kita punya tapak macam tu. So, let's say jugalah kita punya apa? Kita punya basement tu ngam saya tapak kita ataupun lebih sikit je lah. Okey, lebih sikit pun masih lagi tidak dapat memberi leluan kepada jentera-jentera untuk keluar masuk dengan sempurna. So, yang pertama apa kita buat ialah okey, kita potong. Kita potong dulu. Okey. First step lupa saya. First step apa kita buat? Kita buat line. Ataupun kita panggil sebagai line ke apa ya. Terus kita buat wall terus lah. Okay. Step kedua, excavate. Excavate. Okay. Buat excavate. And then keadaan yang ketiga, kalau tak silap saya, extract. Okay. Extract. Extract. Okay. Keadaan pertama kita buat wall. Yang keadaan kedua kita korek lubang. Okay. And then keadaan ketiga kita buang. Okay, kita buang extract ni maksudnya kita buang lah. Okay, kita buang, kita korek lubang, kita buang lah tanah-tanah tersebut daripada kita punya trenches. Okay. Jadi sekarang ni apa dia buat ialah dia buat wall dulu. Okay. Sebelum dia buat wall kita kena tanda dulu lah. Okay. Saiz mana kita punya basement tu. Okay. Point dekat sini. So mungkin dia buat dia tarik tali ke ataupun dia mark lah. Kan masa keluasan yang besar tu. Okay, akan mark kita punya boundary lah. Kat mana kita punya kita punya basement tu tadi. Jadi nak buat wall. Okey, dan biasanya macam saya cakap tadi, wall ni dah ada dua jenis satu permanent, satu lagi temporary. Dan untuk this particular case, untuk case ataupun untuk keadaan yang ketiga ni, top down ni, kita memang guna pakai kita akan pakai wall yang jenis permanent. Okey, wall jenis permanent. Okey, saya tulis di sini. Wall dia permanent. Okey. Jadi wall yang permanent ni saya kata tadi dia boleh pakai ada dua jenis lah. Okey, sama pakai steel ataupun dia pakai dia pakai RC kan. Okey. Jadi kebiasaannya untuk wall yang dia pakai untuk keadaan top down ni dia pakai permanent jenis RC. Okey. Jenis RC. Dan untuk wall jenis ini, kita ada dua kaedah. Nak buat wall tu sendiri ada dua kaedah. Ataupun ada dua jenis. Kita panggil sebagai bore pile. Okey. Ataupun diafragma. Diafragma. PHR. Okey, diafragma wall. Okey, dua-dua ini adalah jenis RC. Okey, yang dalam kategori permanent. Okey,
Sekarang ni contoh saya nak buat, okey, saya nak bagi contoh dulu, contoh bina dinding. Cerita dinding dulu. Okey, cerita dinding dulu, secara bore pile. Okey, macam mana cara dia? Okey, inilah kita nampak, dia tengah buat sekarang ni. Ni jentera dia ni, dia korek lubang. Okey, dan lubang tersebut dikorek secara membulat lah. Mana kata jentera yang kita nampak kat sini ni, yang nampak kat sini ni, dia akan buat point, dia akan korek. Dia akan gerudi. That's the word. Dia akan gerudi satu point. Okey, lepas tu, lepas gerudi akan pergi hujung sini pula. Gerudi pun ada cara, bukan main belasah je. Okey. And then dia buat kat tengah. Okey. And then dia buat kat tengah ni balik. Tengah pada tengah tu pula. Okey. Tengah lagi. Okey, so ni tengah pula. Okey. Begini. Tengah. Dia main tengah-tengah je. And then bila sampai sini, okey, barulah dia sambung. Sambung. Sambung Baik. Jadi bila semasa dia gerudi tu, dia korek tu, okey. Macam tu sini, bila dia korek, bukan dia korek dia biar je. Okey. Ingat, tanah ni, kita punya basement ni, ni tapak kita punya basement ni. Basement ni tak korek apa-apa lagi pun. Tak buat apa-apa lagi. Okey. Cuma dia buat bore dulu. Dia akan korek, okey. Dia akan and then dia akan masukkan steel, dia akan masukkan konkrit lah. Okey, ke dalam dia punya lubang korekan ni. Dalam ni. Jadi bila masuk steel konkrit dan konkrit tersebut akan mengeras, dia umpama seolah-olah kita buat tiang lah, tiang yang dalam ke dalam tanah ni. Okey, satu point. Okey, dan tiang tersebut RC lah sebab kita pakai RC. Dia pergi ke sini pula. Dia korek, masuk dalam ni sampai kedalaman yang sepatutnya, dia masukkan steel, dia akan konkrit. So proses yang sama berulang, okey, sampai sama di sinilah. Dan sampai habis semua ni. Keliling ni akan habiskan keliling. Habiskan keliling. Okey. Lepas tu bila macam seolah-olah dia kena macam nilah. Bulat pada pandang atas lah, bulat. Okey. Dan dia rapat-rapat lah. Okey, kita nampak lah dia bulat-bulat tapi kita nampak dia rapat-rapat. Okey, ini gambaran dia lah. Jadi lepas tu barulah dia memulakan kerja-kerja pengorekan tanah ni. Barulah dia korek keluar tanah-tanah ni. Dia korek keluar. Dan bila kita korek, okey, nampaklah macam ini. Inilah tadi yang dia gerudi tu. Satu point dia gerudi kat sini, masukkan tiang, masukkan steel, masukkan konkrit, biarkan keras. Lepas tu dia gerudi pula ujung sana. Okey, buat benda yang sama juga. Lepas tu dia buat kat tengah. Okey, and then dia buat kat tepi ni. Sampai last kali dia akan bersambung lah semua ni. Okey, dan mengelilingi kita punya basement tu tadi. Lepas tu barulah kerja-kerja pengorekan dikeluarkan. Kerja pengorekan tanah dikeluarkan. Jadi bila tanah tersebut dikorek, okey, dia akan mendedahkanlah kita punya umpama tiang-tiang konkrit tadi ataupun tiang-tiang RC tadi. Tiang-tiang ni bila dia rapat-rapat macam ni, okey, dia berbentuk seperti dinding lah. Okey, dan dinding inilah yang kita panggil bore pile. Nah, kamu kena ingat, yang digerudi tu bukan sampai sini je. Tak. Dia dalam lagi ni. Dia ke bawah lagi ni. Okey, dia akan kira siap berapa ketinggian ataupun berapa kedalaman basement yang kita nak. Okey, contohnya kedalaman basement kita 25 meter. So, dia akan korek lubang ni untuk setiap tiang ni, dia akan korek 25 ke bawah. Untuk setiap satu tu. So, dia akan ambil proses yang lama jugalah. Okey, proses lama untuk kerja-kerja buat dinding ni lah. Okey. Nah, sebab tu saya kata mahal. Sebab proses nak buat ni pun dia ambil kos yang sangat tinggi juga. Okay, tapi tak nak buat macam mana, kita tak ada option lain. Okey, baik. Itu cerita, ni contohlah untuk setiap besi tu, untuk setiap tiang tersebut akan korek sampai ke bawah. Okey, nampak ada gap ni, kan? Mana kata dia buat ni satu, dia pergi ni dua, sini tiga, sini empat. Lepas tu dia baru terbalik, lima. Okey, dia buat sini pula. Sebab apa? Sebab dia nak pastikan yang bahawasanya yang konkrit dalam ni akan kering sepenuhnya dulu atau keras sepenuhnya dulu. Okey, maksudnya bila sampai step nombor 5 ni, okey, secara automatiknya tiang nombor 1 dan tiang nombor 3 ni dah keras sepenuhnya dah. So dia senanglah dia nak korek.
okey, bila dia korek ni, tak adalah risiko tanah untuk runtuh masuk dalam lubang korekan kita ni. Kan, dia akan gerudi, dia akan buat benda yang sama juga. So last kali dia akan jadi benda rapat-rapat seperti ini. Dan kena ingat, berapa kedalaman dia mengikut berapa ketinggian ataupun kedalaman basement yang kita nak hasilkan. So katakan ini maksudnya ni level 1 lah. Okey, ini ground floor, atas ni ground floor. Okey, ini basement 1. Contoh. So, apa yang kena buat ialah, okey, dia akan siapkan dinding ni, okey, mungkin dinding ni dia akan plaster balik. Dia plaster je, dia akan ratakan balik. Kalau kamu nampak kat sini, kan, dinding ni dah mula dia plaster dah ni. Kan, nampak rata dah. Tapi pada pendapat saya, dia bukan plaster lah. Dia akan konkritkan sekali lagi. Okey, dia akan konkrit ni dia akan ratakan. Okey, untuk menambahkan lagi kekuatan dinding itu sendiri. Itu cara bagaimana dia kaedah di mana secara bore pile. Okey, ataupun contiguous bore pile. Contiguous bore pile ni yang ni lah kot Saya ingat inilah ni. Inilah okey, nama dia contiguous bore pile. Okey. Dan satu lagi kaedah ialah di mana satu lagi kaedah di mana diafragma. Ni diafragma wall ni. Yang ini gambar ini. Okey, yang ini gambar yang ini yang mana? Ini tadi ni dia punya nak korek tu. Bukannya pendek dalam ni. Maksudnya dia akan benamkan benda ni. Untuk satu tiang tu dia akan korek sampai habis ni. Kalau tak cukup dia akan sambung lagi. Dia punya drill ni. Begitu. Baik. Ini pula panggil diafragma wall. Ni adalah rupa dia. Di mana apa dia buat ialah dia buat korekan juga. Sama case dengan tadi, okey, kita punya basement ni, seterus kepada basement layer. So apa dia buat ialah, nampak tak cara dia korek ni? Mana ni Okey, dia akan korek pakai mesin ni. Dia akan macam membuat parit lah. Okey, dia akan korek macam parit. Panjang gini. Baik. Mungkin dia akan buat contoh kata okey, kita punya lebar ni, kita punya lebar ni berapa? Katakan 20 meter. Okey, kita punya lebar basement kita. So, mungkin dia akan buat 5 meter, 5 meter, 5 meter lah. Tapi 5 meter sini, 5 meter sana. Okey, 5 okey, macam tu cerita dia. Jadi untuk 5 meter pertama ni akan korek. Dia akan korek sampailah kedalaman yang kita nak. Okey. Baik. Okey. Dan bila dah korek tu, dia masukkan steel dan juga macam ni. Inilah. Dia akan masukkan semua ni untuk bahagian sini. Masuk dalam. Lepas tu dia akan pergi pula. Okey, ni point nombor 1. Dia pergi point nombor 2. Okey, dia akan buat juga. Dia akan buat bersama juga. Dia akan korek dalam. Okey. And then masukkan benda ni juga. Okey, and then dia tak apa ni, dia buat tengah. Dia buat tengah dulu. Okey. Dia macam konsep bawah tadi jugalah. Cuma ni segi 4 lah. Dia akan korek. Masuk barang. Okey, item nombor 3. So, dia patah balik point nombor 4. Bila, by the time dia sampai point nombor 4 ni, okey, yang item nombor 1 ataupun bahagian nombor 1 ni, korek dah mula mengeras lah. Ini yang ni dah keras penuhnya. Ini mula nak mengeras. So, maksudnya boleh consider sebagai selamatlah. So, dia buat korekan. Masuk balik penuh ni. So last sekali dia akan jadi benda yang sama juga. Samalah juga dengan yang tadi ni. Okey, cuma apa? Cuma sebab dia buat segi 4 siap-siap. Okey, kita akan dapat permukaan yang rata siap-siap lah. Okey, so bila kita korek, kita akan dapat flat je dia punya dinding ni. Okey. Sebab asalnya pun dah memang segi 4. Macam ni lah dia korek. Okay, mungkin 5 meter pertama, hujung sini ke hujung sini. Kan? Okay, yang inilah yang gambaran dibuat kat sini. Okay, and then dia akan pergi pada bahagian hujung sana pula. Okay, so begitulah proses dia. And then, baik. Jadi, beza dia rupa dinding tu je dah. Okay, proses dia sama. Okay, kalau kamu perasan, step dia sama. Okay, kalau macam contiguous bore pile ni, for sure lah dinding tersebut akan nampak lengkung-lengkung. Okay, dia seolah tiang-tiang yang bersusun rapat antara satu sama lain. Tapi kena ingat, cara pembinaan tiang tu sendiri pun, okay, dia akan buat ni nombor 1, hujung sana nombor 2. Maksud nombor 3 yang kat tengah ni.
Nombor 4 yang tengah kat sini, yang nombor 5. Begitulah sampai dia bercantum antara satu sama lain. Dia bukan buat okay, 1, 2, 3, 4, 5 tak. Dia tak akan buat cantum Okay, sebab kita nak bagi setiap tiang tersebut konkrit dia keras sepenuhnya terlebih dahulu. Okay, and then bila masuk bila kata kita guna pakai diaphragma wall tu tadi, bila kita korek separuh macam bila kita korek macam ni, okay, kita korek sampai macam ni, kita akan dapat dinding yang dah rata lah ataupun flat je. Tapi kita nampak, okey, yang ni point nombor 1 tadi kan. Okey, ini kita nampak lah dia macam ada bersambung sikit kat sini. Okey. Walau bagaimanapun kita masih basically kita akan dapat masih lagi permukaan yang rata pada dinding berkenaan ataupun hampir-hampir rata. Okey, itu cerita pasal dinding. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, pertama wall. Okey, dia akan buat wall dulu. And then do excavate. Okey, dia akan excavate. Bila dia excavate tu extract lah. Okey, so dia dah buanglah tanah-tanah tersebut. Okey, ni kita nampak sebahagian tanahnya telah dibuang okey sampai kepada basement 1. Okey. So what to do? Okey, contohnya kita ada 5 basement. Basement 1, basement 2, okey. Basement 1, basement 2, basement 3, basement 4, basement 5. Okey. So ini ground floor. Okay. So dia korek tanah, dia korek tanah semua sekali. Yang kita nampak sekarang ni, okay, yang ni, inilah. Memang 1. Lepas tu 2 tak buat lagi, 3 tak buat lagi, 4 tak buat lagi. Okay, memang tak buat lagi. Tapi kamu kena ingat, okay, dinding tu dah siap-siap dah. Okay, sama ada dia bore pile ke ataupun dia diaphragma wall, okay, dinding tersebut dah siap-siap dah sampai bawah ni. Okay, dah siap-siap dah. Tunggu nak korek je. Jadi, step yang seterusnya, okey, extract dan sebagainya, okey. Step nombor 4. Okey, dia akan buat floor. Dia akan buat floor. Jadi apa yang berlaku ialah di mana? Okey, dah contoh teruk dekat sini kena padam. Okey, kita padam mana patut jelah. Okey, apa yang berlaku ialah di mana? Okey, untuk basement 1 ni, lantai dia ni kita akan konkritkan dia. Dan sebelum kita konkritlah kita akan letaklah macam BRC, okey. Macam biasa proses buat floor, okey, kita akan BRC. Okey, kalau ada kalau memerlukan piping ke, okey, conduit ke ataupun sistem-sistem tertentu kita buat siap-siap. And then last sekali kita konkrit dia. Kita konkritkan dia. Okey. Tapi kena ingat, kita konkrit tu kita tak konkrit sepenuhnya. Okey. Contohnya lagi. Ni. Contoh sekarang ni kita berada contoh sekarang ni kita berada di basement 1. Okey. So apa yang saya cakap tadi ialah kita letakkan besi sebagainya kan. Okey, besi BRC lah. Okey, ingat rujuk balik nota saya ataupun video saya berkenaan dengan pembinaan RC ataupun application of RC. So kita konkritkan dia. Okey, kita konkritkan dia. Konkrit. Tapi kita tak konkrit sepenuhnya. Biasanya kita akan buat satu area ni. Okey, tak berusik. So maksudnya all bahagian dah ada BRC. Okey, semua bahagian dah ber-BRC, dah berkonkrit kecuali yang ini. Okey, yang ni masih lagi berpasir ni. Ataupun masih lagi ada tanah. Okey. Jadi apa yang dia buat ialah okey, dia akan korek lubang. Korek lagi lubang. Korek keluar. Okey. Dia akan korek keluar. Jadi kalau kita ikut pandangan tepi, saya tak ada space nak menyonting ni Okey. Dia akan korek ke bawah. Okey, sampailah kita akan berjumpa dengan dia akan membentuk ruang yang baru di bawah tanah berkenaan. Okey, macam ni. Okey, dah ada pun. Let's say katakan ini kita punya ground floor tadi. Ada gambar lebih elok tak? Tak ada. Okey, tak apa.
Kita pakai ni je lah. Okey. Jadi ini ground floor. Ini ground floor kita. So, okey, ini dia buat, ini dia gerudi ya. Ni maksudnya dia buat continuous bore pile lah. And then, apa dia buat ialah, di mana yang lantai ni tadi, asalnya ni tak ada lagi ni. Asalnya ni tak ada ni. Ni tanah lagi ni. Ni kos. Jadi, macam saya tadi, dia akan dia akan konkritkan, okey, basement kita ni. Okey. Tapi ada satu ruang tu dia biarkan kosong. Mana tadi? Hilang. Atas ni. Okey. Ada satu ruang tu dibiarkan kosong. Okey, ini basement 1. So, ada ruang yang dibiarkan kosong, tak berusik apa-apa pun. Yang lainnya semua dah berkonkrit. Okey, dah berkonkrit. Okey. Ini kita punya dinding tu tadi. Dinding-dinding tadi. Okey. Jadi dinding ni sampai ke bawah lagi ni. Okey, sampai ke bawah lagi, sampai ke bawah lagi. Okey, ini kita punya lantai. Rata rentas dia, rantai dia. Ni lantai kita, ini lantai lah. So, apa dia buat ialah, dia akan korek ni, buang keluar tanah, extract balik. Okey. Jadi, apa jadi ialah di mana, dia korek, last sekali, dia akan membentuk ruang yang baru di bawah. Macamlah gambar rajah ini. Okey. Jadi, ni basement 1. Ni basement 1. Ini bila dia korek keluar sebagai, dia akan membentuk satu ruang yang baru dan dia boleh nampak. Okey, bila kita duduk kat sini, tengok ke atas, kita nampak lantai di atas kepala kita ni. Okey, begitu maksud saya. Okey, dan bahagian lantai kat basement ni basement 2. Basement 2 ni dia punya ni masih lagi berpasir lah. Tapi dinding ni kita dah nampak dah. Nampak lagi. Sebab dia bawah terus kan. So begitulah dia punya. Okey, inilah dia punya situasi dia. Okey, bayangkan ini atas ni basement 1. Okey, ini ruang basement 2. Bawah ni basement 3. Okey. Okey, yang ni kita kenapa nampak macam lubang, okey? Dan untuk makluman kamu yang bahagian sana ni, okey, semua dah berkonkrit dah. Okey, tepi ni pun dah berkonkrit, dah lantai tu dah berkonkrit. Cuma lubang ini dibiarkan, okey. And then kemudian dia korek lubang, okey. Dia buat benda yang sama juga, dia akan konkrit. Okey, tengok. Okey, yang ni dah konkrit. Ni berkonkrit semua ni. Cuma dia tak barang-barang, kita tak nampak lah. Okey, yang ni pun dia akan konkrit. Yang ni dia akan spare satu lubang yang besar. Okey, dia tak buat apa-apa untuk dikorek lubang dan dikorek korek panas tu keluar. Okey, so dia akan membentuk macam lantai tu tak siap lah. Okey, basement 1, basement 2, okey, basement 3 dah complete. Kiranya lantai pada basement 1, lantai pada basement 2, dia tak konkrit sepenuhnya. Sebab nak bagi satu ruang yang untuk korek kepada basement yang bawah. Okey, so suasana mula menjadi gelap. Okey, penggunaan lampu makin banyak lah. So, masih lagi dia mendedahkan. Nampak tak? Ni tiang-tiang ni tadi. Ni dari atas ni, daripada atas sampai menjundah sampai ke bawah ni. Tu saya kata. Okey, dan dinding ni continuous bore pile. Okey. So, itulah dia punya cerita dia. Itulah cerita dia. Di mana dia buat dinding tu terlebih dahulu. Okey. Typical sequence. Okey. Dan ini apa kita nampak ni? Ini dinding. Tak kisah. Okey, dia pakai bore pile, continuous bore pile tu ke, ataupun dia nak pakai diafragma wall tu terpulang. Yang pentingnya dia akan korek sampai berapa dalam kita nak. Okey. Ini kita punya ground floor, tak nampak. Okey. Jadi apa dia buat? Okey, sama juga. Okey, sama juga. Ini dinding. Ini tiang bangunan. Ini tiang bangunan. Dia pun buat siap-siap tiang bangunan. Okey, dia akan benamkan terus. Ataupun dia akan bina tiang bangunan tersebut. So, inilah yang saya kata tadi. Okey, di mana ini basement 1. Betul tak? Okey, betul. Ini base B1 lah. Satu dia B1. Okey, ini kita punya ground floor. Okey, jadi
awal-awal tadi, okey, saya kata dia akan konkrit sepenuhnya, okey, konkrit sepenuhnya, tapi ruang ini dia tak konkrit langsung. Okey, sebab apa? Sebab dia nak korek. Dia akan korek, okey, dia korek semua sepanjang-panjang ruang ini. Okey, dan dia akan membentuk ruangan yang baru. Okey, kita dah ada tadi ni ground floor, kita ada B1 dan kita dah ada B2. Dan kena ingat kan macam ada bawah lagi ni, for sure lah yang bahagian ni dia takkan konkrit lagi. Sebab dia akan korek keluar tanah tu. Dia akan korek sepenuhnya. Dia akan membentuk ruang yang baru. So sampailah kepada kedalaman yang kita kehendaki. Okey, sekarang ni ulang lagi sekali. Kita ada ground floor, kita ada basement 1, kita ada basement 2, kita ada basement 3. Okey, dan kalau perlu lagi dalam, for sure lah. Okey, dia kan tak akan lagi konkrit kat sini. Kita sampailah habis kat bawah ni. Kan? Dan kalau kata, just kalau kata, kita cuma ada sampai basement 3 saja. Ya, bila sampai basement 3, barulah dia konkrit habis. The whole area, the whole floor lah akan konkrit habis. Okey. Bila dah complete, dia naik atas, dia akan sambung balik pakaian yang tak konkrit tu. Okey, dia akan konkrit balik. Okey. So dia naik atas lagi. So konkrit balik. Naik atas lagi, konkrit balik. Dan dalam masa sama, okey, sementara orang tu duduk sibuk-sibuk buat kerja-kerja bawah ni, okey, yang bahagian atas ni, okey, superstructure. Superstructure. Okey. Floor apa ni, tingkat 1 dah naik, tingkat 2 dah naik. Okey, makna kata sedang dia tengah sibuk-sibuk korek lubang, tengah sibuk-sibuk korek lubang kat sini, okey. Tengah sibuk-sibuk nak konkrit, yang atas ni dah naik dah. Okey, itu yang saya kata superstructure dan substructure berjalan serentak. Itu maksud saya. So basically itulah bagaimana proses cara kerja top down ni dilakukan. Yang ni kita nampaklah antara beberapa gambar lah kita nampak. Ini contoh. Ini contoh asalnya tadi ni basement 1, atas ni basement 1. Sekarang ni kita buat basement 2. Okey, dia korek ni melalui lubang tu yang dia masuk melalui lubang yang sengaja dia tak konkrit lantai atas tu. So dia akan nampak okey, lantai basement 2, lantai dia masih lagi tanah. Okey. Dinding nampak dah. Okey, dia punya kalau kita perhati betul-betul ni nampak dia punya bopal tu dan nampak konkrit yang atas ni. Ini ialah lantai tingkat atas, lantai basement 1 dan nasihat tu tadi. Okey, so dalam proses yang sama juga kena buat dia akan konkrit yang bawah ni sebahagian ada, and then dia akan spare. Okey. Satu lubang, dia takkan konkrit apa-apa sebab dia nak korek melalui lubang bawah, lubang tersebut untuk dapatkan ruang bawah yang lagi bawah. Okey, so begitulah huraian serba cepat. Serba cepat. Saya terpaksa nak cepat sikitlah ya. Mungkin saya punya huraian ni sedikit bercampur aduk. Tapi saya harap idea tu kamu boleh dapatlah. Tapi tak ada masalah. Okey. Boleh terus pergi YouTube. Kan? YouTube, type je top down. Okey, top down construction. Okey. Alah, cik penat je buat video kan. Baik suruh tengok video ni terus. Baik. Dia sebenarnya cara saya ialah saya nak ajar kamu macam tu. Okey. Hari ni buka YouTube, type top down. Okey, belajar kat situ. Kan? Tapi saya rasa perlu juga saya explain benda-benda ni sebab kadang-kadang kita tengok video tu kita tak dapat sepenuhnya ataupun kita tak faham ataupun menambahkan lagi ketidakfahaman kita tu. Okey. Baik. Jadi kalau macam bila saya explain macam ni dulu, explain macam ni pun kamu dah tak faham kan? Okey, tapi bila tengok video, mungkin apa yang saya cakap kamu tak faham sekarang ni, bila tengok video tu baru kamu faham. Okey. Dia berbeza kalau macam terus tengok video, okey, kemungkinan kamu lagi tak faham. Itu maksud saya. Okey, sebab itulah terpaksa juga saya explain dengan cara yang macam ini. Okey. Dan sebenarnya ada kemungkinan sesetengah tempat ataupun sesetengah video dalam YouTube tersebut dia tak panggil top down construction. Dia panggil dengan nama lain. Tapi bila kamu katalah dia panggil apa-apa nama lah. Tapi bila kamu tengok video tersebut, ini macam top down, macam yang saya explain. Itulah pentingnya explanation ni dulu. Okay, kamu dengar explanation ni dulu sebelum kamu tengok video-video yang berkaitan. Okey? Baik. So saya harap dapat video kita kali ini walaupun tak perfect tapi sekurang-kurangnya dapat membantu kamulah dalam memahami
apa itu basement dan juga kaedah-kaedah dalam pembinaan basement itu sendiri. Jadi oleh itu saya sudahi dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.